Sekiranya saya diberi mandat oleh rakyat ataupun pengundi di N6 Tupung, perkara-perkara yang saya akan lakukan dalam 100 hari pertama. Pertama sekali yang saya cuba membantu memberi pembangunan dari segi pendidikan. Itu penting. Dari pendidikan itu yang boleh menjadikan orang Tupung, kanak-kanak Tupung, pengundi Tupung, keluarga di Tupung akan menjadi lebih baik. Sebab kalau ketinggalan dari segi pendidikan, maka yang lain semua akan ketinggalan dari segi intelektual dia. Dan saya berfikiran akan cuba sedaya upaya untuk memberi pusat tuition percuma bagi memenuhi, membantu anak-anak Tupung yang ketinggalan dari segi pendidikan. Yang kedua, dari segi fasilitis, saya akan membaiki ataupun mengadakan beberapa padang bola yang besar di kawasan Tupung sebelum saya mewujudkan mini stadium. Jadi itu perkara-perkara yang saya akan lakukan dalam 100 hari pertama berkaitan dengan pendidikan dan berkaitan dengan sukan kehendak anak-anak muda. Yang seterusnya kita akan fikirkan dari segi membaiki jalan raya, sistem pembaritan dan flying over, dan kita akan tekankan berkaitan dengan kemudahan-kemudahan bagi N6 Tupung. Saya teruskan dengan isu tempatan di N6 Tupung, yang mana saya telah turun padang berjumpa dengan penduduk, rakyat, pengundi di kawasan ini, yang mana mereka merintih. Kenapa merintih? Disebabkan sini walaupun kawasan berdekat dengan bandar, tapi mereka masih tidak dapat menikmati jalan raya yang baik, sistem pembaritan yang baik, yang mana apabila berlaku hujan tak sampai 1 jam berlaku banjir di kawasan, di sepanjang jalan Matang ini, sehinggalah Malihah, sehinggalah naik ke kampung Sagah dan Parut di Taman Malihah. Ini menggusarkan mereka, sebab apabila berlaku banjir, maka mereka akan sentiasa dibuat perpindahan. Ada kawasan banjir juga bila jalan raya, apabila sistem pembaritan tidak dibuat dengan baik, walaupun telah dijanjikan Kerajaan Negeri Sarawak 50 juta pada tahun 2017, janji Kerajaan Negeri Sarawak nak bentukkan 50 juta untuk membantu membaiki sistem pembaritan, sistem jalan raya yang baik, tapi sehingga kini isu tersebut masih tidak dapat diselesaikan. Malah pada awal tahun baru ini, dalam bulan 2, bulan 3 tahun 2021, berlaku banjir besar di Matang ini, yang melibatkan mereka terpaksa dipindah dalam tempoh 1 minggu. Jadi perkara itu berlarutan semenjak sudah lama isu tersebut, yang gagal ditangani oleh DUN dan juga ahli parlimen di kawasan ini. Jadi isu itu isu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan raya tadi dahlah sistem pemberitaan masalah jalan raya, masalah lampu jalan, sehingga sekarang ada masalah. Saya difahamkan lampu jalan ini dia menggunakan solar. Jadi apabila menggunakan solar, jadi malam kadang-kadang memang semua lampu tak boleh dihidupkan. Jadi ini menyebabkan kebimbangan penduduk apabila berlakunya kemalangan jiwa, sehingga ada yang mati, sehingga ada yang tak boleh nak keluar malam sebab jalan dahlah rosak, banjir, lepas tu lampu jalan pun tak ada. Perkara ini yang mereka minta saya bangkitkan, suarakan, supaya penduduk di kawasan ini dapat duduk dalam keadaan selesa. Sebab mereka duduk di pinggiran bandar, untuk daripada kawasan Tupung, Malihah, nak pergi ke bandar Satok, Kuching tu dalam 5 minit je. Tapi kegagalan ini menyebabkan mereka rasa tidak selesa, dan mereka meminta suara kita membangkang untuk mempercepatkan proses ini. Jadi itu perkara pertama. Perkara kedua, saya juga menyantuni penduduk di kawasan ini. Mereka mahukan stadium mini stadium, untuk mereka melakukan aktiviti sukan, rekreasi yang saya lihat
kawasan ni sudah sepatutnya ada. Walaupun ada satu padang bola sepak di Jita di sebelah ini, padang tersebut tidak di-maintain ataupun tidak dijaga dengan baik, sehingga tidak dapat menjadi pusat untuk remaja, untuk penduduk melakukan perlawanan bola sepak. Jadi itulah perkara yang mereka juga bangkitkan. Banyak kawasan-kawasan lain banyak tiada padang bola, tiada tempat rekreasi apa semua. Jadi benda itu adalah fasilitis utama, kemudahan utama bagi menarik minat mereka ini untuk bersama dengan pemimpin. Golongan muda semua. Ya, aktiviti sebab macam saya beritahu, di sini pengundi muda 38.45%. Jadi ramai pemuda sini yang dahagakan pembangunan. Dan perkara lain yang juga saya disuarakan, kalau boleh ada satu institut pengajian tinggi awam dan swasta di kawasan ini. Sekolah memang ada, tapi mereka nak jadikan kawasan Tupong ini kawasan ilmiah, kawasan pendidikan, supaya menjadi satu motivasi kepada pelajar-pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah, bahawa di kawasan ini ada institut pengajian tinggi awam ataupun swasta. Sebab kalau kita tengok sehingga sekarang pun, dari segi klinik kesihatan pun uzur, hospital tak ada, hospital terbengkalai, balai polis pun satu, Jita, yang mana cover sehingga Santubong cover sampai tempat lain. Jadi ini menyebabkan kerisauan penduduk di kawasan N6 Tupong, bahawa dari segi keselamatan pun tidak dapat maksimum. Sebab itu pun masalah sosial masih berleluasa, dadah, penjualan dadah, dan juga sehingga mereka ini berpunca daripada tiada pekerjaan, hilang pekerjaan. Jadi peluang pekerjaan kalau kita tengok di Selangor banyak membantu rakyat penduduk, boleh membuat pinjaman kerja negeri bawah Al-Hijrah. Contoh. Kita tengok Sarawak ni memang tidak ada program. Tidak ada satu program untuk membantu kebajikan rakyat. Mereka ini boleh dikatakan hanya pilihan raya je bagi gula-gula. Jadi benda itulah yang kita nak tekankan kepada pemuda Tupong. Pentingnya menyokong kita agar kita tampilkan yang berhormat, yang betul-betul berjiwa rakyat, turun padang, duduk di sini, bincang dan menyelami masalah rakyat bagi menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sebab tu kita tengok bahawa kerajaan Sarawak ni negeri yang kaya, tapi sehingga sekarang negeri Sarawak adalah antara negeri yang termundur dan termiskin di Malaysia. Itu saja. Pemimpinnya kan. Boleh? Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nazib bin Johari. Saya calon N6 Tupong, mewakili Parti Keadilan Rakyat. Pengalaman saya ketika dalam parti, samping menjadi reformis, kita juga terlibat dalam kepimpinan parti, dan juga kita terlibat penuh dengan pilihan raya bermula pada tahun 2011, iaitu saya bertanding di DUN N8 Satok. Ketika itu saya melawan Abang Johari bin Abang Haji Openg. Seterusnya pada tahun 2013 saya bertanding di P193 Parlimen Petrajaya, melawan Menteri Kerja Raya iaitu Fadilah Yusof. Jadi ini adalah pilihan raya ketiga yang saya sertai. Saya akan di N6 Tupong. Keterlibatan saya dalam politik dan juga NGO memang tidak dinafikan semenjak saya di bangku belajar di Universiti Melaya. Saya terlibat dengan pimpinan mahasiswa Islam Sarawak, mahasiswa Universiti Melaya, dan saya juga banyak berkhidmat dalam program khidmat masyarakat semenjak belajar dulu di Universiti Melaya, sehinggalah saya menyertai parti. Dan dalam tempoh itu saya dalam menceburi bidang guaman. Saya antara mereka yang pelopor menubuhkan Persatuan Perguam Syar'i Malaysia, PGSM,
yang mana pada tahun 2011 saya pernah dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Agung Persatuan Peguam Syariah Malaysia. Dan sebab itu saya memegang beberapa portfolio dalam Persatuan Peguam melibatkan Biro Kebajikan dan Biro Hubungan Luar Negara. Jadi saya terlibat penuh dengan NGO dalam Persatuan Peguam Syariah Malaysia. Selain daripada itu, dalam arena politik, arena cabang dan arena ranting, saya banyak membuat khidmat masyarakat, terutama di parlimen saya, cabang Satubong, yang mana kita membuat banyak program bakul makanan, turun padang, menyantuni rakyat, dan kita banyak buat program back to school, penyerahan barang-barang keperluan sekolah untuk anak-anak di kawasan Satubong. Selain itu, kita banyak buat program untuk kita mengenali parti keadilan di seluruh kawasan penduduk di Petrajaya dan juga di Satubong. Saya teruskan dengan isu tempatan di N6 Tupong, yang mana saya telah turun padang berjumpa dengan penduduk, rakyat, pengundi di kawasan ini, yang mana mereka merintih. Kenapa merintih? Disebabkan sini walaupun kawasan berdekat dengan bandar, tapi mereka masih tidak dapat menikmati jalan raya yang baik, sistem peparitan yang baik, yang mana apabila berlaku hujan tak sampai 1 jam berlaku banjir di kawasan di sepanjang jalan Matang ini, sehinggalah Malihah, sehinggalah naik ke Kampung Sagah dan Paruk di Taman Malihah. Ini menggusarkan mereka, sebab apabila berlaku banjir, maka mereka akan sentiasa dibuat perpindahan. Pada kawasan banjir juga bila jalan raya, apabila sistem peparitan tidak dibuat dengan baik, walaupun telah dijanjikan kerajaan di Sarawak 50 juta pada tahun 2017, janji kerajaan Sarawak nak bentukkan 50 juta untuk membantu membaiki sistem peparitan, sistem jalan raya yang baik, tapi sehingga kini isu tersebut masih tidak dapat diselesaikan. Malah pada awal tahun baru ini, dalam bulan 2, bulan 3 tahun 2021, berlaku banjir besar di Matang ni, yang melibatkan mereka terpaksa dipindah dalam tempoh 1 minggu. Jadi perkara itu berlarutan semenjak sudah lama isu tersebut, yang gagal ditangani oleh DUN dan juga ahli parlimen di kawasan ini. Jadi isu itu isu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan raya tadi dahlah sistem pemerintahan masalah jalan raya, masalah lampu jalan, sehingga sekarang ada masalah. Saya difahamkan lampu jalan ini dia menggunakan solar. Jadi apabila menggunakan solar, jadi malam kadang-kadang memang semua lampu tak boleh dihidupkan. Jadi ini menyebabkan kebimbangan penduduk apabila berlakunya kemalangan jiwa, sehingga ada yang mati, sehingga ada yang tak boleh nak keluar malam sebab jalan dahlah rosak, banjir, lepas tu lampu jalan pun tak ada. Perkara ini yang mereka minta saya bangkitkan, suarakan, supaya penduduk di kawasan ini dapat duduk dalam keadaan selesa. Sebab mereka duduk di pinggiran bandar, untuk daripada kawasan Tupong, Malihah, nak pergi ke bandar Satok, Kuching tu dalam 5 minit je. Tapi kegagalan ini menyebabkan mereka rasa tidak selesa, dan mereka meminta suara kita membangkang untuk mempercepatkan proses ini. Jadi itu perkara pertama. Perkara kedua, saya juga menyantuni penduduk di kawasan ini. Mereka mahukan stadium mini stadium, untuk mereka melakukan aktiviti sukan, rekreasi yang saya lihat kawasan ini sudah sepatutnya ada. Walaupun ada satu padang bola sepak di Jita di sebelah ini, padang tersebut tidak di-maintain ataupun tidak dijaga dengan baik, sehingga tidak dapat menjadi pusat untuk remaja untuk
penduduk melakukan perlawanan bola sepak. Jadi itulah perkara yang mereka juga bangkitkan. Banyak kawasan-kawasan lain banyak tiada padang bola, tiada tempat rekreasi apa semua. Jadi benda itu adalah fasilitis utama, kemudahan utama bagi menarik minat mereka ini untuk bersama dengan pemimpin. Sini pengundi muda 38.45%. Jadi ramai pemuda sini yang dahagakan pembangunan. Dan perkara lain yang juga saya disuarakan, kalau boleh ada satu institut pengajian tinggi awam dan swasta di kawasan ini. Sekolah memang ada, tapi mereka nak jadikan kawasan Tupong ini kawasan ilmiah, kawasan pendidikan, supaya menjadi satu motivasi kepada pelajar-pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah, bahawa di kawasan ini ada institut pengajian tinggi awam ataupun swasta. Sebab kalau kita tengok sehingga sekarang pun, dari segi klinik kesihatan pun uzur, hospital tak ada, hospital terbengkalai, balai polis pun satu, jitak, yang mana cover single Santubong, cover sampai tempat lain. Jadi ini menyebabkan kerisauan penduduk di kawasan N6 Tupong, bahawa dari segi keselamatan pun tidak dapat maksimum. Sebab itu pun masalah sosial masih berleluasa, dadah, penjualan dadah, dan juga sehingga mereka ini berpunca daripada tiada pekerjaan, hilang pekerjaan. Jadi peluang pekerjaan kalau kita tengok di Selangor banyak membantu rakyat penduduk, boleh membuat pinjaman kerjaan negeri bawah Al-Hijrah. Contoh kita tengok Sarawak ni memang tidak ada program, tidak ada satu program untuk membantu kebajikan rakyat. Mereka ini boleh dikatakan hanya pilihan raya je bagi gula-gula. Jadi benda itulah yang kita nak tekankan kepada pemuda Tupong, pentingnya menyokong kita agar kita tampilkan yang berhormat, yang betul-betul berjiwa rakyat, turun padang, duduk di sini, bincang dan menyelami masalah rakyat bagi menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sebab tu kita tengok bahawa kerajaan Sarawak ni negeri yang kaya, tapi sehingga sekarang negeri Sarawak adalah antara negeri yang termundur dan termiskin di Malaysia. Jadi untuk itu, setelah saya kupas berkenaan dengan manifesto, objektif, saya memohon kepada semua pengundi-pengundi N6 Tupong agar membuat pilihan yang tepat kali ini, mengundi saya dalam kertas undi nombor 3, nombor 3, bagi membantu perubahan dalam N6 Tupong, insyaAllah.